لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من المخلصين له الدين. اللهم خلص نيتنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. اللهم ارزقنا علما نافعا وإيمانا يقينا واهدنا بحياة العلماء. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان. اللهم ارزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, ya Tuhan kami, fakirkanlah kami dalam mendalami ilmu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk menerima ilmu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami diberi kalangan orang yang beramal ibadah dengan ilmu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ikhlaskanlah niat kami. Ya Allah, kerana-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah segala amal ibadah kami kerana-Mu. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamamil akmalan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa anta maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala kulli rasulin arsalah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, adik-adik kuasa surau, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlisun niyyati lillah. Pertamanya marilah sama-sama kita ikhlaskan diri kita yang duduk di dalam majlis Raudhah min Riyadhil Jannah. Kerana dengan ikhlas itulah penyebab kita mendapat pahala dan ganjaran yang sangat besar Allah Ta'ala berikan kepada kita. Senang jemaah pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah banyak-banyak di atas nikmat Islam dan iman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan kita memelihara nikmat ini dengan ilmu, kita menjaganya Islam dan iman dengan ilmu. Sebagaimana solat pun kita jaga dengan ilmu. Kita belajar dalam bab solat perkara yang sah solat. Kita belajar juga dalam bab solat perkara yang membatalkan solat. Dan kita belajar perkara yang membatalkan solat bukan menakut-nakutkan solat. Kita tahu tersentuh kulit di antara lelaki dan juga perempuan batal wuduk. Bukan nak menakut-nakutkan wuduk. Berhati-hati supaya tidak terbatal wuduk. Kalau terbatal, ambil semula semuanya. Seumpama juga dengan ilmu akidah, kita belajar perkara untuk sah Islam kita dan belajar juga perkara yang membatalkan iman yang disebut dalam kitab-kitab akidah aqsamur riddah, bahagian-bahagian riddah. Tujuannya adalah agar kita menjauhinya. Kerana ilmu akidah ini antaranya disebut sebagai min ilmi dinil daruri. Apa yang dimaksudkan dengan min ilmi dinil daruri? Tidak dapat tidak, kalau orang itu mengaku Islam, maka wajib dia kena belajar dan mengetahui. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan sekalian dah belajar begini, tapi mengulang kaji akan ilmu ini adalah satu keutamaan yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap individu muslim, tak kiralah dia ustaz ke, tak ustaz ke, dia itu kerja ke, menganggur ke, selagi mana dia telah mukallaf mengenal Allah adalah perkara yang paling pokok. Dan bukan setakat kita kata saya dah hafal ustaz rukun Islam, saya dah hafal rukun iman, saya tahu Allah, akan nak belajar lagi. Belajarlah benda-benda lain pula. Nak belajar pasal kenal Allah saja, kenal Nabi saja, jangan. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu
yang masyhur di kalangan ulama mujtahidin, bahawa dia ini langsung boleh mengasaskan mazhab. Kalau dalam bab fiqh ni, dia di antara mazhab yang 4 yang paling hebat lah. Imam Syafi'i suatu hari dia mengajar akidah. Lalu datang seorang sahabat kepadanya, "Hei Imam Syafi'i, engkau ni asyik mengajar akidah saja. Mengajarlah juga fiqh, tasawuf, ilmu-ilmu yang lain." Apa yang dijawab oleh Imam Syafi'i? "Atqinna hadha qabla dhaka. Ahkamna hadha qabla dhaka." Aku mendahului ilmu ini dulu. Aku mendalami ilmu ini dulu sebelum ilmu-ilmu yang lain. Kerana ilmu inilah syarat nak diterima oleh Allah. Ilmu fiqh, ilmu Quran, ilmu tajwid, ilmu tasawuf dan sebagainya. Kita lihat pula tarbiyah Rasulullah SAW kepada para sahabat. Diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah, dia menyatakan apa? "Nahnu fatatun hazawiratun fata'allamna at-tauhid qabla an nata'allam al-Quran, thumma ta'allamna al-Quran fazdadna bihi imana." Kami dulu waktu muda belia, macam tuan-tuan dan puan-puan muda belia ni, diajar dulu oleh Rasulullah SAW dengan tauhid. Ini tarbiyah Rasulullah. Kemudian kami mendalaminya dengan sebaik mungkin. Kemudian barulah kami belajar baca Quran. Dengan cara macam ini, fazdadna bihi imana, bertambah iman kami kepada Allah. Tambah iman dia tak macam-macam tambah nasi. Nampak benda tu, nampak kenyang, nampak sedawa dia. Tambah iman itu adalah dengan mendalami, ataupun tuan-tuan dan puan-puan dah banyak belajar ilmu akidah, mengulang kaji akan ilmu mengenal Allah. Kita pun dengan orang yang paling kita sayang, manusia yang paling kita sayang, contohnya di antara keluarga kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, ini keluarga yang kita sayang. Suami balik ke rumah, isteri tengok muka suami, tahu dah dia nak makan ikan patin, tahu dah nak masuk gulai tepayak, tahu dah anak balik letih, tak tanya. Sebab apa? Sebab dia sayang, dia kasih, dia tahu apa yang nak daripada keluarga dia sendiri, apa hobi dia, apa dia nak, apa dia punya kegemaran, semua tahu. Sebab kita sayang kepada seseorang. Itu orang. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "A'zamu huquqillahi 'ala 'ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a." Sebesar-besar tanggungjawab kita dengan Allah. Kita jangan ingat tanggungjawab kita dengan manusia saja. Dengan isteri kita, dengan anak kita, kita dah beri makan, minum, pakai tempat tinggal, apa semua. Ataupun diri kita, makan pagi, makan tengah hari, makan malam, jaga makan. Kalau orang sakitnya, kalau yang sakit diabetesnya tak boleh makan nasi, jaga betul diri tu. Tanggungjawab diri dan juga keluarga kita tunaikan. Tapi tanggungjawab dengan Allah, sebahagian daripada mereka yang di luar sana, mereka tidak utamakan. Padahal Rasulullah SAW menyatakan sebesar-besar tanggungjawab kita dengan Allah, ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Kamu menyembah Allah. Ustaz, kita orang dah sembah Allah, dah salat. Tak. Yang dikatakan sembah kepada Allah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masa yang sama salat. Imam Ghazali kata, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah itu kecuali selepas dia mengenal akan Tuhan yang dia sembah. Sebab dia cinta dan kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita belajar sifat 20 daripada dulu sampai sekarang. Dah habis pulang. Sebesar-besar tanggungjawab adalah beriman kepada Allah. Tak cukup kata Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan jangan pula kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat nak diterima amal ibadah kita, sedekah, puasa, haji, zakat, melunaskan nafkah zahir dan juga batin, dan apa jua bentuk kehidupan, adalah bermula dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis meriwayatkan satu cerita. Ada seorang yang hidup yang bernama Abdullah bin Jada'an, yang hidup pada zaman jahiliyah.
dan dia tidak beriman kepada Allah dan juga Rasul. Abdullah bin Jada'an seorang pemuda. Abdullah bin Jada'an pemuda, tapi hidup dia dalam keadaan stres, tertekan, tak ada duit, tak ada makan, tak ada minum, miskin. Miskin anugerah Allah Ta'ala. Kerana kemiskinan yang ditimpa padanya, maka dia berazam untuk bunuh diri. Diceritakan kepadanya di hujung kampung tersebut ada satu gua, dan dalam gua itu ada ular, ada seekor ular yang akan makan sesiapa sahaja yang masuk dalam gua tersebut. Ini bukan cerita batu ular batu tangkuk pula. Jadi dia nak bunuh diri agar dimakan oleh ular tersebut kerana tekanan kehidupan. Maka dia pergi dekat ujung kampung tersebut, sampai di muka pintu gua, lalu dia lihat di dalam itu, maka nampak mata yang bersinar-sinar, berkilau-kilau. Maka dia kata, ini setelah hampir ajal aku, kematian aku. Lalu dia masuk ke dalam tu, pergi dekat mata yang bersinar itu, tapi rupa-rupanya bukan ular. Rupa-rupanya yang bersinar-sinar itu adalah emas. Adalah emas yang besar yang menyerupai macam ular. Orang dia cakap, mana tak seronoknya, mana tak sukanya. Inilah penyakit yang segelintir masyarakat ada. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Rasulullah kata, cinta kepada dunia dan benci kepada mati. Tak jadi dah nak mati sebab dah ada kenikmatan. Ambil bawa balik. Dan diriwayatkan dia seorang yang pemurah, diberikan sebahagian harta dia itu kepada penduduk kampung. Diriwayatkan orang kampung itu semuanya tak ada yang miskin. Dia baik orangnya. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah cerita kepada Aisyah. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah wa ya Habibullah, adakah orang ini mendapat manfaat? Hal hadza yanfa'uhu ya Rasulullah? Adakah pertolongan dia itu mendapat manfaat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la, li'annahu lasta muslima, laisa muslima, tak dapat, sebab dia bukan seorang Islam. Maknanya Islam dan iman itulah syarat nak diterima sedekah kita dan sebagainya. Tak boleh pula kita mendabik dada, kata ustaz kita dah Islam. Ya, kita Islam, tapi kita tak nak Islam pada nama. Kita nak mendalami mengenal Allah. Kita mengaku alhamdulillah kita Islam, tapi Islam dalam perkara yang benar-benar mengenal Allah, mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar diri kita benar-benar mendapat kemanfaatan daripada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sebagaimana yang dijanjikan bahawa kita akan memulakan pengajian kita, iaitu Aqidah Muslimin. Ada buku tu boleh bagilah kat sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Tak apa. Dan untuk makluman, saya nak cerita mukadimah dulu buku ni. Nampak buku Rumi, orang yang umur ni tak nak baca buku Rumi, tak apa. Saya nak cerita. Yang pertamanya, buku Aqidah Muslimin ini adalah merupakan silibus sukatan pengajian di Universiti Al-Azhar dalam syu'bah, dalam bahagian akidah dan juga falsafah. Mereka yang kharij maknanya graduate Al-Azhar bahagian akidah, usul, dia belajar kitab inilah. Tapi ini dibuat secara khulasah, dibuat secara ringkasan dalam bentuk soal jawab bab akidah. Dan kalau kita lihat sekali imbas, cukup kan? Kalau kita lihat sekali imbas dalam buku ini, soal jawab dia agak ringkas, tetapi syarah dia macam kita belajar kitab-kitab lah. Syarah dia insya-Allah sama-sama kita kongsi yang telah saya ambil secara talaqi dan juga sanad daripada masyayikh di Syria dan juga Mesir. Mudah-mudahan kita mendapat kemanfaatan yang besar insya-Allah. Dan mana-mana sistem pengajian agama bukannya cepat habis, tapi cepat faham dan cepat pandai. Kalau saya nak cepat habis, saya boleh baca je 3-4 hari habis dah. Tak nak.
Kita tak nak cepat habis, kita nak cepat ingat, cepat tahu dan sebagainya. Mudah-mudahan kemanfaatan akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul? Itu nampak tak? Dia boleh kita saya tu ada tengok ada banyak buku tadi, tengoklah buku yang cari geledah belah belakang bonek. Tak ada dah buku sebab saya baru ambil program dengan Cakir pagi tadi tentang bahagia Syiah. Tengah hari tadi bersama dengan Masjid Rahah dengan Datuk Seri Nizar adik kepada PM kita di Masjid Rahah Kerinci. Kemudian petang lepas Jumaat dekat Masjid Negeri Shah Alam dan malam di sini bersama dengan tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat kemanfaatan yang besar insya-Allah. Sedang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita lihat kepada saya nak ambil kata-kata aluan sebab ada mukadimah di sini yang insya-Allah sama-sama kita mendapat kemanfaatan. Tulisan agak kecil, siapa yang tak bawa cermin mata memang tak nampaklah, ataupun yang ada cermin mata pun tak nampak juga, rasanya kecil sangat. Okey, kita tengok dekat kata-kata aluan mufti faham. Maknanya semua kata aluan ni sama je. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Terlebih dahulu kita melihat daripada sudut bacaan. Kerana bacaan itulah yang menjadi syarat untuk kita perolehi pahala. Membetuli bacaan. Adapun mengetahui makna, ada orang tak tahu makna dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Tapi bacaan dia betul. Seumpama kalau Bismillahirrahmanirrahim nak bawa dalam solat, sebab Fatihah Bismillah sebahagian daripada Al-Fatihah. Jadi kita membaca sebagaimana sidang jemaah telah mengetahui, dan mungkin ramai ustaz-ustaz tajwid dan Quran di sini, kalau salah minta tolong betulkan. Yang pertamanya kita melihat daripada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Selepas daripada huruf ba ada huruf sin. Huruf sin dia ada 3 serangkai yang perlu kita berhati-hati. Disebut dalam kaedah ulama tajwid iaitu huruf sofir. Huruf sofir ada 3. Salah satunya huruf sin, dan yang kedua ni huruf sad, dan yang ketiga ni huruf zai. Apa makna sofir? Sofir iaitu siulan. Siulan, bukan siulan yang orang muda morat mawa tu, tak. Macam mana bunyi dia ulama tajwid, dia menekankan lagi. Kalau huruf sin disebut sebagai huruf ula, iaitu sin itu huruf ula, nak mudah. Ulama tajwid dia dah buat. Kemudian yang keduanya huruf zai. Huruf zai disebut sebagai huruf lebah. Itu lebah. Kemudian yang ketiganya adalah huruf sad. Sad iaitu huruf angsa. Minta maaf lah, saya bukan nak mengajar tajwid tapi untuk ulang kaji diri saya. Sidang jemaah dah tahu dah. Dan kita perlu ingat huruf-huruf yang kita cerita ni sebahagiannya ada dalam Al-Fatihah. Sad ada Fatihah dalam Fatihah. Sin ada dalam Basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kita Arab kena ikut juga macam ni, orang Melayu kena ikut macam ni, orang India kena ikut macam ni. Itu menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau contohnya huruf sad, ihdinas siratal mustaqim, dia ada sofir. Itu dia. Itu sofir. Zai itu sofir, sofir lebah. Jadi di sini bacaan dia Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita melihat daripada lafzul jalalah. Lafzul jalalah sebagaimana sidang jemaah telah mengetahui, daripada segi hukumnya ia wajib, mad wajib dibaca lebih daripada 2 harakat dan tak boleh kurang sedikit pun. Jikalau kurang, maka ia bukannya lafzul jalalah. Maknanya apa-apa kalimah yang ada lafaz Allah wajib kena baca lebih daripada 2 harakat. Terutamanya dalam takbiratul ihram. Sebab apa saya kaitkan dengan takbiratul ihram? Kerana dalam amal ibadah puasa ke haji ke zakat ke, dia tak ada rukun dia kena sebut Allah. Tetapi dalam solat takbiratul ihram itu wajib.
Allahu Akbar. Kan ada lafaz Allah, maknanya dipanjangkan kalimah Allah daripada ada kalimah basmalah seumpamanya. Dan apa-apa jua kalimah Allah kita kaitkan lagi yang ada pada zikir. Contohnya Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Apa-apa lafaz Allah wajib kena dibaca lebih daripada 2 harakat. Orang dulu-dulu, bukan di sini, di tempat lain, negara lain, dalam keadaan mereka melakukan amalan tahlil, di Malaysia mungkin tak ada, dia ada 3 rentak. Rentak yang pertama bila tahlil, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Betul tak? Allah panjang. 33 yang pertama, la ilaha illallah. 33 yang kedua pula, la ilaha illallah. Betul lagi, Allah tu panjang. 33 yang ketiga, tak ada dah bunyi Allah yang panjang. Last sekali bunyi apa? La tidak ada Tuhan. Ustaz, saya tak tahu pun maknanya. Mengetahui makna bukan syarat. Yang wajibnya adalah membetuli sebutan tersebut. Contohnya, saya nak bagi contoh dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud dia? Ramai orang di sini dah tahu, tapi orang kat luar-luar sana tak tahu. Tak apa, saya terjemahkan. Kepada Engkau sahajalah ya Allah kami sembah, dan kepada Engkau sahajalah ya Allah kami memohon pertolongan. Tetapi jikalau dia membaca meninggalkan syaddah, kalau orang Terengganu panggil sakdu, kalau bahasa Arab sebut tasydid, dengan dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama ada dia sebagai seorang imam contohnya, ataupun dia sebagai seorang makmum, ataupun dia sembahyang bersendirian, dengan dia tidak menekankan tasydid, maka maksud dia kepada Engkau bintang kami sembah, kepada Engkau bintang kami memohon pertolongan. Bahasa Arab tak boleh sama dengan bahasa Melayu. Tukar saja baris, dia akan berubah makna. Yang wajib bagi kita, yang asal dia membetuli akan sebutan tersebut, terutamanya dengan lafzul jalal. Seumpama juga dalam hadis yang menyatakan barang siapa yang bertasbih 33 kali selepas daripada solat, bertahmid 33 kali selepas solat, bertakbir 33 kali selepas solat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya sebanyak mana puing di lautan, dengan syarat dia membetuli akan sebutan lafzul jalalah. Dalam Al-Quran ada menyatakan falillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah ada nama-namanya yang mulia, maka sebutlah nama yang mulia itu dengan betul. Kita panggil Allah, kita minta kepada Allah, maka sebutan kita adalah juga dengan betul. Yang kedua, nama-nama yang disandarkan, nama-nama manusia yang kita sandarkan ada Allah, maka wajib diletakkan kepadanya Abdullah. Dan ulama-ulama menyatakan ada beberapa nama yang wajib diletakkan Abdu, kemudian baru letak nama-nama Allah yang 99. Antaranya Ar-Rahman, tak boleh bagi nama anak dia Muhammad Rahman, dia mesti Abdul Rahman. Kalau Rahim, dia wasiat, lebih menyeluruh, tak apa, Muhammad Rahim. Kalau sebut Abdul Rahim pun tak apa, Abdul Rahman. Dan kita kena panggil juga dengan panggilan yang penuh, sama ada Abdul Rahman ataupun Abid. Kalau kita nak panggil, itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Abdullah, kena panggil nama Abdullah. Tok Guru Haji Abdullah. Ustaz susahlah, panggil Tok Guru Haji Allah ajalah. Abdullah, sebut nama Allah Abdullah. Itu yang disyariatkan, yang ditetapkan apabila kita menyebut nama-nama Allah yang ada sandaran yang Abdu. Itu lafaz Allah. Dan dalam zikir-zikir kita yang lain yang ada lafzul jalal, lafzul jalal yang lain, seumpama kita berzikir menyebut kalimah la ilaha illallah, Allah,
maka tidak boleh shortcut. Kalimah Allah tidak boleh shortcut, tak boleh ambil dengan sebutan yang pendek. Sebagaimana berlaku golongan tarikat yang sesat. Ada tarikat yang sesat, ada tarikat yang benar. Dia duduk ramai-ramai zikir, Allah, Allah, Allah. Betul. Last sekali dia akan sebut hu. Itu bukan nama Allah. Dalam Al-Quran ada menyebut Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Dia Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Hu itu adalah dhamir menunjukkan Dia. Bagi Allah yang disandarkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kaitkan bahawa kalimah Allah itu dan juga akbar pula ada padanya dalam takbiratul ihram. Kebetulan ada kalimah Allah di sini, mana-mana kaitan dengan zikir ataupun rukun kita kaitkan. Seterusnya dalam takbiratul ihram khasnya, jikalau orang itu memanjangkan lafaz Allahu Akbar, memanjangkan akbar kepada akbar, maka tidak sah salat dia dan tak sah takbiratul ihram dia. Kenapa? Kerana makna dia telah berubah. Allahu Akbar, tak sah salatnya. Kenapa tak sah? Kerana makna asal dia Allah Maha Besar telah berubah kepada Allah itu gendang. Akbar yang dipanjangkan itu dengan maksud gendang. Ustaz, kita bukan orang Arab, Ustaz mana tahu makna? Kita tak suruh pun mewajibkan mempelajari makna. Yang wajib mempelajarinya adalah kita membetuli akan sebutan akbar itu sendiri agar sah akan salat kita, akan sah akan takbiratul ihram kita. Kita tak nak tergolong daripada kalangan orang yang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah tapi ditolak oleh Allah di atas kejahilan seseorang itu dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Ada orang pertikaikan lagi, Allah Ustaz, Allah Ta'ala Maha penerima segala-galanya, Dia tahu hambanya yang dhaif. Dhaif dalam bab ilmu din daruri, tentang kenal Allah, tentang rukun, tentang syarat, wajib dia kena belajar. Boleh tak boleh sebut belakang kira. Apa maksud boleh tak boleh sebut belakang kira? Contohnya kita tengok dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada orang dia tak boleh sebut Ra. Dia memang telur lidah dia, Ra juga. Dia memang macam tu, Ra. Orang suruh sebut roda, roda juga, roda. Yang wajib bagi dia adalah dia mengetahui bahawa huruf Ra itulah huruf Ra, dan dia tahu dia silap, dan dia tahu bahawa kebenarannya adalah huruf Ra. Ada orang yang tak tahu. Tak, kita nak hidup dalam keadaan kita tahu dan kita dah usaha untuk membetuli akan sebutan tersebut. Okey ya? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bila kita sebut tasydid, sabdu yang ada dalam basmalah ini, sifat tasydid yang sinar jemaah, ustaz-ustaz, untuk guru semua pun dah tahu mungkin. Sifat tasydid adalah menekankan nafas berserta dengan bunyi huruf. Apa maksud dia? Contohnya kita baca di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan berserta dengan nafas. Ada orang dia tekan tapi tak ada nafas. Maksud dia macam mana? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa dia ada saktah di situ. Tak ada saktah di situ. Jadi keadaan sedemikian hendaklah kita baca dengan sebaik mungkin, terutamanya dalam kalimah basmalah, membetuli akan huruf tersebut. Dalam kalimah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, sebagaimana yang kita tahu dalam huruf hijaiyah, antaranya disebut sebagai huruf ha. Di sini ada huruf ha, iaitu ha pedas. Macam mana ulama tajwid mengatakan, iaitu macam kita makan lada banyak sangat dan kita pedas, ada satu suara yang akan keluar, itulah huruf ha. Bimbang kita tertukar dengan huruf ha halqum. Apa ha halqum? Iaitu ha simpul. Ada segelintir masyarakat di luar-luar sana, ha simpul tu dia memahami iaitu ha dada. Ha simpul bukan ha dada. Sehinggalah bila dia nak sebut kalimah Fatihah, dia nak sampaikan dekat dada. Tak.
di halqum, hujung halqum. Ihdinas siratal mustaqim. Adapun huruf ha di sini iaitu ha pedas yang kita baca dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita baca sama-sama sedang jemaah sekalian kalimah basmalah. Saya baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, insya-Allah tak faham. Kemudian saya nak kaitkan di sini. Kaedah ulama tajwid, semua huruf yang berbaris atas ataupun dua berbaris atas, A dengan An, semua daripada huruf alif sampai ya, bila berbaris atas, sifat dia adalah sifat senyum. Apa maksud sifat senyum? Iaitu A, kena senyum banyak dekat Al-Quran. A, ba, ta, ta, ma, Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya mana-mana huruf yang berbaris atas maka dibaca dengan senyum, kecuali, minta maaf, ada kecuali huruf-huruf itbaq. Huruf itbaq iaitu huruf tebal, huruf qa, huruf ta, huruf dha. Tak boleh baca qa. Qa tu kita baca ka. Tak, kecuali huruf-huruf tebal. Begitu juga dengan baris bawah. Baris bawah semuanya dibaca dengan senyum. Senyum. B, senyum, kecuali huruf tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh baca mustaqim, jadi huruf kaf pula di situ, kecuali huruf-huruf tebal. Tak apa, kalau sedang jemaah boring saya mengajar macam ni, itulah kaedah yang perlu kita dalami dan ulang kaji. Ini penting dalam diri kita, walaupun tuan-tuan dan puan-puan dah belajar lagi. Adapun dhammah bagi depan dan dua bagi depan, semuanya dibaca dengan muncung. Ubutu, unbuntun, kena muncung banyak dengan Al-Quranul Karim. Bukan muncung bila kita nak marah saja. Baca Quran ni, sifat bagi depan ni semuanya dibaca dengan muncung. Nanti kita akan jumpa ayat-ayat Al-Quran dalam ini yang kita, bila saya baca, tuan-tuan dan puan-puan kena baca juga. Inilah sistem yang disebut sebagai pengajian secara bertalaqi. Kita belajar daripada kulit ke kulit, kita tahu apa itu pengajaran dan kebaikan dan kemanfaatan yang sebenar. Nak hidupkan pengajian-pengajian ulama-ulama dahulu, walaupun kita modelkan daripada sudut penulisan, tetapi sistem dia tetap sama. Sedang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu daripada sudut bacaan yang tuan-tuan dan puan-puan dah baca 40, 50, 60 tahun sebelum ini. Tak apa, kita perbaiki lagi jika ada kekurangan. Yang keduanya, Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan kalimah basmalah yang diletakkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang disusun oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in kepada semua surah kecuali surah Bara'ah. Surah yang ketika mana turunnya itu, iaitu berlakunya peperangan. Dan juga basmalah ini merupakan adat oleh seluruh ulama-ulama bila memulakan akan kitab mereka juga adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Yang pertamanya dengan nama jelas Allah. Apa ta'rif Allah? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah kita, Allah alamun, ni makna Allah, alamun lidzatil muqaddas al-mustahiq li nihayati at-ta'zim wa at-tadallul. Itu kalimah Allah. Allah satu kata nama khas. Maknanya macam kita tadi, tak boleh nak sebut Allah kepada manusia, kena nak letak juga nama anak kita Abdullah. Satu kata nama khas. Alamun lidzati al-muqaddas, yang menunjukkan nama Allah ini yang amat suci dan maha suci daripada persamaan dengan mana-mana makhluk. Al-mustahiqu li nihayati at-ta'zim wa at-tadallul, yang mana kalimah Allah ataupun lafzul jalalah ataupun Tuhan itu sendiri Allah, dia sahaja yang berhak diletakkan ke muncak rasa rendah diri dan kehinaan.
Itulah yang dimaksudkan dengan makna ibadah kita kepada Allah. Kita perlu faham, solat, puasa, haji, zakat itu amal ibadah. Sebagaimana dalam Quran sebut, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku, yakni Allah, menjadikan jin dan manusia kecuali beribadah, dalam arti kata meletakkan rasa kemuncak, rendah diri dan kehinaan. Barang siapa yang meletakkan makna ini sama dengan manusia, sama dengan makhluk yang lain, maka orang ini tidak menyembah Allah. Contohnya, ibu bapa kita memang kita sayang, suami isteri kita memang kita sayang, dan kadang-kadang orang tua, orang alim, ulama kita hormat dan kita merendahkan diri kita, kita tawaduk dan sebagainya. Dibolehkan ke ataupun tak dibolehkan kepada orang yang lebih tua daripada kita? Bahkan ianya adalah digalakkan, tetapi tak boleh diletakkan kemuncak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu daripada sudut dalam hati kita kena jaga. Dan bukan bermakna kita tak boleh nak menghormati orang-orang yang alim, menghormati para ibu bapa kita, bahkan disuruh di dalam Islam. Adapun daripada sudut perbuatan kita, ada orang Melayu kita, bila berjalan depan orang yang lebih tua daripada kita, kita akan menundukkan sedikit badan kita. Dan ulama-ulama menyatakan yang tidak dibolehkan adalah melebihi daripada hak rukuk. Boleh rukuk tu kita lebih daripada rukuk. Sujud apatah lagi tak dibolehkan, tapi tak jatuh kufur sekalipun, tak jatuh kufur. Tak dibolehkan. Tak dibolehkan, saya ulang semula, lebih daripada hak rukuk. Kerana rukuk itu adalah hak mutlak bagi Allah. Sujud itu adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, ketika mana dihantar oleh Rasulullah menjadi gubernur di Syam, duta di Syam. Suatu hari dia balik ke Madinah, dia jumpa Rasulullah SAW, lalu dia sujud tu dekat Nabi Muhammad. Sujud betul, bukan setakat lebih daripada rukuk, sujud betul. Rasulullah tak kata kepada dia, asyrakta, syirik kamu kepada Allah. Sebab hati dia itu tidak meletakkan kemuncak rasa rendah diri dia kepada Allah sama dengan Nabi Muhammad. Sebab hati dia tak tahu, Nabi Muhammad tak tahu hati Mu'adz bin Jabal, tapi tak boleh buat ini. Kenapa kamu buat macam ini? La taf'al, jangan buat macam ini. Kerana Mu'adz bin Jabal mengatakan bahawa sesungguhnya di Syam sekarang ini, ya Rasulullah, rakyat di sana mereka menyembah, mengabdikan diri, meletakkan kemuncak rasa rendah diri mereka kepada raja-raja mereka. Engkau, wahai Muhammad, jikalau nak merendahkan diri, engkau lebih layak daripada mereka. Itu maksudnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, andainya dibolehkan manusia sujud kepada manusia, nescaya perkara pertama dan orang yang pertama yang boleh sujud kepada manusia yang lain, aku perintahkan isteri sujud kepada suami. Tapi tak boleh nak sujud lah. Andai kata dibolehkan. Kita selalu dengar, kita cium di kaki ibu. Adakah syirik? Tak syirik, tak kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita letak dalam hati kita bahawa kita bukan meletakkan kemuncak rasa rendah diri dan kehinaan kepada orang itu, kemuncak mesuk yang atas kan. Dan perkara sedemikian adalah tak dibolehkan di dalam Islam, yakni sujud kepada manusia walaupun hati kita itu dengan niat untuk menghormatinya. Kalau kita kan, orang Arab jangan buat macam ni, kita salam dengan ibu bapa kita, kita cium tangan. Nah, benda yang baik, tapi jangan lebih daripada hak rukuk. Tangan pun tak sampai, pun takkan salam macam ni dah. Sombongnya orang tu, salam. Kita pun tak buat macam tu kan. Di antara asal kan, wada'ul jabhati 'alal ardi. Di antara tanda-tanda dia, orang yang beribadah kepada Allah, tanda-tanda dia bukan makna tak buat ni dia tidak beriman. Tanda orang ini beribadah kepada Allah, meletakkan dahi ke bumi. Yang mana ketika itu muka tempat yang paling mulia di kalangan manusia letak di mana? Di atas tanah. Tempat orang pijak-pijak ni, tempat orang pijak-pijak ni kita sujud tu.
Dan punggung ketika itu yang kita lihat sebagai di antara anggota yang tidak berapa mulia daripada kita ini, duduk kat mana? Tinggi sekali. Nak tunjukkan hinanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perasaan kita bila kita sujud kepada Allah? Adakah kita letakkan rasa kehambaan benar-benar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga kan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan aqrabu ma baini wa bainal 'abid wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Orang yang paling hampir di antara aku dengan hamba-Nya adalah ketika mana dia sujud, maka perbanyakkanlah doa ketika itu. Apa maksud hampir di sini? Bukan dekat kepala kita. Qaribul mustajabid du'a. Cepat Allah Ta'ala memustajabkan doa. Solat bersendirian khasnya, lama kan kita meminta kepada Allah dalam solat itu sendiri. Begitu juga selepas daripada solat. Itu satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Hatta Nabi Muhammad sendiri pun letak muka dia ke bumi untuk sujud kepada Allah, tanda sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu kata nama khas yang menunjukkan yang kita letakkan rasa kemuncak, rasa rendah diri dan kehinaan, dan ini hanya dikhususkan kepada Allah. Baru bismillah dan azan. Habislah azan insya-Allah. Hari kita sambung. Maksud syiar. Ya. Azan kita syiarkan dulu. Solat isya kemudian kita sambung insya-Allah.
Sedang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Maha Pemurah min Allah. Dalam satu hadis kursi, Rasulullah SAW menyatakan daripada firman Allah, di atas daripada arasy. Arasy ini kita tahu hubung kepada syurga, dan bukan Allah Ta'ala duduk di atas arasy. Di atas arasy ada satu makhluk, dan makhluk itu adalah tulisan makhluk yang termaktub inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku, rahmat Allah, pemberian Allah melebihi daripada kemurkaan Allah. Sebab itulah umat Nabi Muhammad SAW diberi peluang bila buat jahat bertaubat. Umat yang terdahulu kalau buat ingkar kepada Allah, Nabi teguh doa kepada Allah, jatuh tu masa-masa tu juga azab. Umat Nabi Muhammad SAW diberi peluang untuk bertaubat daripada masa ke semasa, sampai mati diberi peluang untuk bertaubat. Bukanlah bermakna kita ini disuruh untuk melakukan maksiat, tak. Itulah rahmat Allah, itulah rahman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, man yarhamukum man fis sama, man yarhamukum man fil ard yarhamukum man fis sama. Barang siapa yang berbuat baik kepada penduduk di bumi ini, maka malaikat di langit merahmati orang itu. Apatah lagi rahmat daripada Allah. Rahmat tak nampak sedang jemaah sekalian. Keampunan tak nampak, kemurahan tak nampak, hati tenang tak nampak, kebaikan tak nampak, cinta pada ilmu tak nampak. Dan benda tak nampak itulah kita letak dalam diri kita. Contohnya belajar akidah, dia tak macam belajar fiqh, sedang jemaah sekalian. Kalau belajar bab haji, nampak amal ibadah dia, saya tak nafikan itu termasuk dalam rukun iman. Kenapa orang seronok sangat nak belajar dalam bab solat? Sebab nampak praktikal dia. Lepas belajar, boleh tu praktikal lepas pada ni. Contohnya waktu isyak, ustaz mengajar dalam bab Imam Syafi'i, dalam bab rukun, dalam takbiratul ihram, an-niyatu 'inda takbiratul ihram. Niat ni dalam mazhab Imam Syafi'i iaitu inda takbiratul ihram, ketika mana menyebut Allahu Akbar. Ustaz tu terang lagi, bukan makna Allahu Akbar angkat tangan, itu bukan rukun. Rukun ni adalah sebut Allahu Akbar. Daripada lafaz Allah sampai Akbar, saya nak contohkan. Ustaz akan cerita, mesti ada sedetik dalam hati dia, dia tahu dia sembahyang maghrib, dia sembahyang isyak, dia sembahyang subuh, baru sah takbiratul ihram. Makna nampak praktikal dia. Itu kan mau belajar bab fiqh, bab solat, dan wajib kena belajar dan juga solat. Cerita bab puasa, kan nampak menahan daripada lapar dan juga dahaga. Kalau makan terbatal, kalau minum dengan sengaja, makan dengan terbatal, itu ramai orang puasa. Dan wajib berpuasa bulan Ramadan. Cerita bab haji, lagi nampak tawaf, mubih, wukuf. Cerita bab akidah, dia tak nampak. Mana lepas belajar ni nak praktik macam mana ustaz? Dalam hati dan juga kepada keluarga, menyampaikan Islam akan tersebar bila kita bercerita kepada anak kita, isteri kita, kaum kerabat kita, bahasa bagaimana kita terror hebat sangat cerita pada dunia. Kita cerita pada dunia, hero lah dia. Cerita bab ilmu agama yang dia dah belajar daripada ustaz-ustaz kat luar sana, tak boleh nak belajar, tak boleh dia nak mengajar. Sebab apa? Yang pertama, sebab mungkin dia tak faham. Yang kedua, mungkin dia tak ingat. Yang ketiga, mungkin dia tak cana, tak ambil berat. Dia sekadar, contohnya, nak lepaskan masa yang kosong sahaja dalam diri dia. Dia tak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Segelintir masyarakat di luar-luar sana seumpama itu. Sebab itulah ilmu agama tak dapat nak disebarkan kepada keluarga. Dan ada juga orang ada kelemahan, memang dia tak boleh, dia faham tapi nak sampaikan tak pandai kepada keluarga. Ada cara alternatif yang lain. Kita panggil guru datang ke rumah. Dekat negara Arab, orang panggil ulama-ulama untuk apa? Bukan untuk tahlil je, tak. Orang kita panggil ustaz masa tahlil, masa kenduri kesyukuran. Ada orang panggil ulama-ulama, ustaz buat mengajar kuliah akidah, fiqh ke, dekat semua anak beranak kami. Jarang orang Melayu di luar-luar sana buat macam ni.
Hidup yang pertama, raudhah min riyadil jannah, taman syurga kita hidup, yang disebut baiti jannati. Kita nak rumah aku syurga. Kita kena hidupkan suasana ilmu dalam diri kita supaya kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita benar-benar beriman kepada Allah. Tanda kita kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ustaz-ustaz keluar pun tak ada masa nak buat macam mana. Tapi kita ada usaha ke arah itu. Rahmat daripada Allah Ar-Rahman Allah taala melebihi daripada kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kena banyak minta kepada Allah, kena banyak minta keampunan daripada Allah. Sesama manusia, kalau tiap-tiap hari dia ketuk rumah minta pegang, marah dia orang, terajar dia orang, Allah Ta'ala dia suruh minta selalu kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku, nescaya aku akan mustajabkan kepada kamu. Yang confirm memberikan sifat yang memberi Allah, kita tak nak minta kepadanya kadang-kadang. Kepada manusia yang belum tentu Allah Ta'ala bukakan hati dia untuk beri kepada kita, itu yang kita sakan sangat, kita minta sangat. Kadang-kadang, jarang-jarang. Sidang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah, apa makna Ar-Rahman? Kathirur rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak faham yang saya cakap ni, kena tanya, ataupun ustaz ni cakap belik-belik, ustaz ni cakap bahasa benda dah tak faham langsung, kena beritahu. Jangan faham. Saya minta dah sebaik, kalau tak faham tanya ustaz, ulang sikit benda ni ustaz lepas isyak ni saya nak tanya. Kena macam itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau faham, sampaikan doa insya-Allah. Allah Ta'ala banyak memberikan kemurahannya kepada orang Islam dan juga orang kafir. Itu masuk rahmat. Contohnya, orang kafir, Allah Ta'ala yang memberikan kekayaan kepada dia. Allah Ta'ala juga yang memberikan jika dia miskin. Allah Ta'ala yang memberikan kesihatan kepadanya. Allah Ta'ala yang memberikan nikmat anak-anak kepadanya. Kadang-kadang melebihi daripada orang Islam. Siapa yang beri? Rahmannya Allah beri kepada orang kafir dan orang Islam di atas dunia. Kita tak pelik. Kita lihat sejarah bagaimana Fir'aun la'natullah alaihi. Kesihatan dia itu tak ada. Selama dia hidup sampai dia mati macam tu je. Kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, gout tak ada, stone tak ada, penyakit jantung tak ada, heart attack, semua tak ada. Penyakit-penyakit yang ramai orang-orang Melayu kita ada. Tak ada. Orang Islam ada, tak ada. Hatta bersih, acung tu tak ada kepada dia. Siapa yang beri kesihatan kepadanya? Allah. Tapi Allah tak redha. Sebab apa? Sebab dia kufur kepada Allah. Kenapa Allah bagi juga? Itu hak Allah. Tak boleh kita nak petikan. Qarun, tasik Qarun, orang kata cari harta Qarun. Qarun kita pun tahu sejarah dia. Harta dia itu 70 ekor unta hanya bawa kunci gedung ni, kunci je, bukan harta lagi. 70 ekor kereta, 70 buah kereta lah mana, kunci dia. Tapi mati dalam kekufuran. Siapa yang beri kekayaan? Allah Ta'ala. Maknanya kita ni bila tengok orang itu nampak Allah Ta'ala beri. Sesama Islam pun macam tu. Begitu juga dengan orang kafir. Bila kita tengok orang itu mungkin diberikan nikmat lebih daripada kita, ataupun kita ini pula lebih daripada orang, kita kena sedar Allah Ta'ala yang beri, aku tak ada apa-apa. Sebab itulah ni antara doa yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika mana menunaikan amalan ibadat haji. Kerana haji pada zaman Rasulullah macam-macam lah. Orang datang bawa unta merah, bawa kuda yang hebat. Dulu tak ada BMW, Porsche tak ada. Dia bawa unta-unta, bawa kenderaan-kenderaan yang hebat untuk pergi menunaikan amalan ibadat haji. Dan ada lelaki dan juga perempuan pergi menunaikan ibadat haji. Rasulullah mengingatkan kepada sahabat banyakkan berdoa bila melihat kemewahan orang atau melihat kemewahan yang ada pada diri, sehingga dia kembali kepada Allah dan dia tidak takabur kepada Allah. Allahumma la 'aisha 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Segelintir masyarakat di luar-luar sana bila naik kereta lalu dekat Damansarahat, dekat Shah Alam, kadang-kadang tu tengok rumah 10 tingkat, 4 tingkat. Kita kata besarnya, hati tu terdetik. Naklah macam ni. Kita tengok itu Allah Ta'ala yang beri. Duduk parking kereta dekat traffic light, kita bawa motor Honda Car yang dia berlalu, motor besar punya kuasa tinggi. Tengok bawah-bawah hijau tak ada jalan, tengok motor tu dah berjalan lepas.
Tak ada apa, tak ada. Allah Ta'ala yang beri. Yang saya ini pun, yang motor ni pun, yang kereta ni pun, hebat ke tak hebat, Allah Ta'ala yang beri. Dan kita akan tinggalkan nanti. Dan kita akan bawa nanti amalan kita. Sebab itulah Rasulullah tarbiyah akan sahabat-sahabat dia agar zuhud dengan diri. Zuhud dengan diri apa? Jikalau contohnya Abu Ayyub Ansari, orang kaya di Madinah, Abdul Rahman Al-Auf, orang kaya, orang yang kaya di Mekah, orang paling kaya, dengan sebab kekayaan dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Dengan juga sebab kemiskinan yang ada kepada Abu Dhar Al-Ghifari dan juga Abu Hurairah, kemiskinan juga, dengan sebab miskin juga dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita kena jaga. Maksudnya jaga apa? Bukan kita duduk jaga kita sampai tinggal kepada akhirat. Jaga maksud dia kita menggunakan pada jalan yang diredai oleh Allah. Dan jangan ada hasad dengki dalam diri kita dengan orang lain yang mungkin dikurniakan nikmat yang besar oleh Allah. Nyari dia terjatuh ni, saya bagi tadi. Kena beritahu ni, saya tak sedar. Tak, tuan tengok je tak jatuh, kena saya. Rahmat Allah diberikan kepada orang Islam dan orang kafir. Jangan kita ranak sangat tengok orang Islam sendiri pun ataupun orang kafir yang ada kemewahan, kesihatan, ramai anak, kita pun rasa sedih. Tak, banyak ke sikit yang kita dapat, Allah Ta'ala tetap sayang kita. Kita pun rasa sebab kita ada iman dan Islam. Hebatnya dia orang Islam contohnya, dia hebat, bukan hebat dengan kekayaan, sebab ada Islam dan iman. Kalau orang kafir, dia tidak ada kebaikan padanya, walaupun dia kaya macam mana pun, sebab dia tak ada Islam dan juga iman. Itu yang perlu kita letak dalam diri kita. Dan kita kena letak bila tengok orang yang melakukan maksiat atau orang kafir, kita yang mengajak mereka kepada kebaikan itu sendiri. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim ya Allah, Ar-Rahim ya Allah. Maha pemurah, selalu kita terjemah, dan Maha pengasihani. Pengasihani maksud dia kathirur rahmati lil mu'minina fil akhirati faqat. Allah Ta'ala banyak memberikan kemurahan dia, kasihan dia kepada orang Islam sahaja. Di mana? Di akhirat. Maknanya orang Islam sahaja yang masuk dalam syurga. Itu rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikit lagi ya, sikit lagi. Kita lagi sikit. Besok kerja lah. Kita habiskan mukadimah ni je, boleh ya? Boleh. Siapa ke ada kenduri ke ada apa semua banyak. Siapa ada kenduri, berilah, tak kisah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya dah cerita tak silap saya sebelum ini, kalimah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang ini bersyukur kepada Allah. Syukur dalam Islam secara asasnya terbahagi kepada dua. Islam menyatakan asas dia. Yang pertama disebut syukur wajib, yang kedua disebut syukur mandubah. Syukur wajib dan syukur sunnah. Apa makna syukur wajib? Berterima kasih yang wajib. Wajib ni no choice, nak tak nak wajib kena syukur. Kalau tak syukur berdosa. Tidak menggunakan nikmat pada jalan maksiat, itu wajib. Kalau orang itu menggunakan nikmat pada jalan maksiat, dia tak bersyukur kepada Allah dan dia berdosa. Umpamanya tangan nikmat, tak ada tangan kita tak boleh nak memapak, kita tak boleh nak memegang. Contoh orang yang ada tangan, saya rasa semua ada tangan tak sebenarnya. Dia menggunakan tangan untuk mencuri, maknanya orang ini berdosa dan dia tidak bersyukur. Bukan setakat berdosa, dia tidak bersyukur kepada Allah. Kiaslah kok mana pun, apa-apa bentuk nikmat, wang ringgit, beli benda haram, mata, telinga, kaki, perut, mulut, apa-apa nikmat yang Allah Ta'ala beri, tidak menggunakan nikmat pada jalan maksiat. Dan nak tahu apa itu maksiat, maka kita kena belajarlah apakah itu maksiat dan apakah perkara yang dibolehkan di dalam Islam. Yang kedua dia disebut sebagai syukur mandubah, iaitu syukur sunnah. Apa maksud sunnah? Kita pun dah tahu. Sunnah buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala dan juga tak dapat dosa. Seumpama menyebut kalimah Alhamdulillah, lepas makan sebut Alhamdulillah, dapat pahala, dapat kontrak sana, dapat bisnes sana, dapat naik pangkat sana. Buat sujud syukur, maka dia dapat pahala. Kalau tak buat, dia tak berdosa
dan dia tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda yang sunat tadi, contohnya syukur wajib, sebut alhamdulillah, sujud syukur, macam kita Melayu buat kenduri kesyukuran, seumpamanya benda itu sunat. Nak diterima oleh Allah adalah bermulakan dengan benda yang wajib. Maknanya alhamdulillah yang kita sebut mestilah benda yang masuk dalam perut kita itu benda yang halal. Apa maksud halal? Bukan kita nak tujukan kepada minum arak ke apa semua, bukan itu semata-mata. Juga cara rezeki masuk ke dalam badan kita. Kita kerja benda yang halal ke? Kita ambil beli ke benda yang memang digunakan harta daripada harta kita ke? Maka kita sebut alhamdulillah, maka layak insya-Allah dapat pahala, sebab yang wajib dari tangan kita ke arah benda yang difardukan, yang diwajibkan, ataupun benda yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan benda semua yang wajib, sunat itu tak diterima adalah bermulakan benda yang wajib. Sama ada syukur ke amalan ibadah lain pun, semua bermulakan benda yang wajib. Contoh dalam bab solat, sembahyang maghrib tadi contohnya, rakaat ketiga dia tak baca Fatihah, lupa. Dia tak tahu pula dalam bila nak boleh buat sujud sahwi, bila ni kena tasbih dan sebagainya, dia tak belajar. Tapi lepas bagi salam tu, oh ada sembahyang sunat kan lepas maghrib, maka dia pun sembahyang sunat. Dan dia pun niatkan Fatihah yang dia baca dalam sunat tadi, dia nak top up untuk yang wajib, tak boleh. Benda yang sunat tak boleh nak top up kepada benda yang wajib. Yang wajib itu top up untuk yang wajib itu sendiri. Sebagaimana dalam amal ibadah yang lain yang kita belajar, yang kita dah tahu sebelum ini. Begitu juga dalam hal keadaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, sama ada syukur wajib ataupun syukur sunnah. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Kita baca lagi sikit. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Dan kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita, dan memberikan kemuliaan kepada kita, dan memberikan akhlak yang mulia kepada kita. La ilaha illa huwal malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yakni Allah Al-Malik, iaitu Raja Haqqul Mubin, yang sebenar-benarnya. Itu dalam bab mensucikan Allah daripada persamaan dengan makhluk. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin. Selawat dan salam ke atas penyudah segala nabi dan juga utusan. Apa makna salatu ala nabi dan juga assalamu ala nabi? Sidang jemaah dah tahu insya-Allah, tak apa kita ulang lagi. As-salatu ala nabi, yang pertamanya as-salatu juga boleh diterjemahkan dengan maksud sembahyang. Tengok tulisan ni pun as-salat, tapi di sini adalah dengan maksud selawat ke atas nabi. Ayyatluba minallahi ta'ala ta'ziman li sayyidina Muhammad. Itu maksud selawat ke atas nabi. Salam maknanya lain. Apa maksud selawat ke atas nabi? Meminta kepada Allah agar ditambah nilaikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam solat kita antara rukunnya adalah kita menyebut dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menunjukkan bila kita sebut as-salatu ala nabi, kita kalau sebut nama-nama manusia yang lain tu kita sayang sangat dah. Sebut dia nama orang tu bergetar hati kita, sayang sangat manusia ni. Sebut dia anak dia, dengar dia orang cerita pasal anak dia kat luar, ya Allah sedih. Sebut selawat kepada nabi, minta Allah tambah lagi kemuliaan, kita kena letak dalam diri kita, sebab kita nak melayakkan diri kita untuk dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita kata, Nabi Muhammad dah wafat, takkan dapat lagi kemuliaan. Ya, Nabi Muhammad sentiasa mendapat kemuliaan. Bahkan kalau kita ziarah kubur Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kata yang dah wafat, kalau kita beri salam kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad boleh jawab semula salam. Bukankah macam itu yang selalu kita tahu? Menunjukkan Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Bazzar, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup aku Nabi Muhammad boleh bagi manfaat, kebaikan kepada kamu. Ini sahabatnya yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Matinya aku juga boleh bagi manfaat kepada kamu. Contohnya berselawat kepada Nabi kan.
Allah Ta'ala berselawat kepada kita 10 kali. Nabi Muhammad berselawat kepada kita 10 kali. Yang selalu kita dengar, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat ke atas sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu, minta kepada Allah agar ditambahkan kemuliaan, keagungan, kehebatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang paling mulia, ketua segala para nabi dan juga rasul. Hebat sangatlah, makhluk yang lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada arasy, lebih mulia daripada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalah salahnya kalau kita dah betul sebutan Sofir itu kita datangkan dalam hati kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun kita sebut as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Aku minta ya Allah tambahkanlah kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Jangan kita ingat nak tambah pada diri kita saja, kepada Nabi Muhammad tu tambah. Okey, itu masuk as-salatu ala Nabi. Wassalamu ala Rasul. Salam kita faham maksud dia sejahtera. Assalamu ala Rasul, al-amanu mimma yakhafuhu ala ummati. Nak terjemah maksud assalam iaitu keamanan. Adakah Nabi Muhammad tak aman dalam kubur? Aman sangat dah. Tapi dia sentiasa bimbang kepada umat dia. Nabi Muhammad dah wafat, dia bimbang. Takut umat dia gelincir akidah, ataupun umat dia yang tak Islam mati dalam keadaan terus tak Islam. Umat Nabi Muhammad SAW yang paling ramai masuk ke dalam syurga, dan yang paling ramai masuk ke dalam syurga yang beriman kepada Allah. Dan kita yang Islam dan beriman sekarang ini belum tentu kita boleh mati dalam keadaan keimanan jika kita tidak cinta kepada Allah dan juga Rasul, tidak cinta dengan taman syurga, tidak cinta dengan ilmu yang mensahkan akan keimanan kita, mempelajari perkara yang boleh membatalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad boleh memberi syafaat kepada umat dia yang Islam yang melakukan dosa-dosa. Nabi Muhammad tidak boleh bagi syafaat kepada umat dia yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kita kena bersyukur dengan nikmat Islam dan iman yang telah sedia ada sekarang-sekarang ini dalam diri kita, dan kita kena mantapkan Islam dan iman dalam diri kita agar kita dilayakkan untuk mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tengok dalam tahiyat kita sebut apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Kalau orang belajar bahasa Arab, macam sini jemaah yang ramai yang belajar bahasa Arab ni, ka tu domir dia ditujukan kepada dekat depan ni, kepada kamu di depan, bukan kepada dia. Sejahtera ke atas kamu yang di depan, wahai Nabi Muhammad. Pernah tak kita ataupun mereka-mereka di luar sana bila berselawat ke atas Nabi, dia merasakan Nabi Muhammad itu sentiasa ada dalam hati dia? Sehingga kan ulama-ulama ataupun penasyid-penasyid dia menasyidkan kalimah-kalimah memuji Nabi Muhammad walaupun dah wafat. Lau kana bainana al-habib. Bagaimana kalau Nabi Muhammad ada dalam hati kita? Ditanya kepada orang, bagaimana kalau Nabi Muhammad ada dengan kamu walaupun 2 saat? Aku nak terbang dengan dia, aku tak nak duduk dalam dunia ni yang penuh fitnah. Orang sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sayang dan kasih kepada junjungan besar yang mana Allah Ta'ala paling sayang kepada hamba-Nya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang hina Nabi Muhammad. Sebab itu kita tidak reda orang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera ke atas kamu wahai Rasulullah. Al-aman, keamanan, minta Nabi Muhammad. Jangan bimbang. Makna dia ulama kata, kami, aku ni yang sebut sejahtera ke atas kamu, tetap berpegang dengan agama kamu wahai Nabi Muhammad yang membawa agama Islam. Jangan bimbang wahai Nabi Muhammad. Tapi bukan setakat kita sebut saja, tapi kita mengetahui dan mengenali diri Nabi Muhammad. Berapa ramai orang yang menghafal nama Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, tapi kalau keturunan dia hafal sampai kepada cucu dia, moyang-moyang dia, apa semua. Tanda sayang kita kepada Nabi Muhammad. Berapa ramai orang boleh letak dalam rumah dia Raudhah, berapa ramai orang boleh letak dalam rumah dia kubur Nabi Muhammad SAW, gambar Nabi Muhammad, bukan gambar Nabi Muhammad, gambar kubur Nabi Muhammad, ataupun sekurang-kurangnya ada kalimah Muhammad.
Sekurang-kurangnya kalimah Muhammad. Gambar dia masuk je rumah, gambar dia sendiri. Oh, besar. Ini je. Oh. Diharapkan tu Ustaz, masjid dah ada, surah dah ada. Rumah dia ada patung sana, ada patung sini. Tu segelintir masyarakat tak berani nak panggil ustaz-ustaz datang rumah dia, takut kena tegur orang kat luar-luar sana lah. Kita tak. Apa salahnya dapat dinasihati oleh ulama untuk diri kita dan kebaikan kita? Assalamualaikum ya Rasulullah. Sejahtera ke atas kamu, keamanan ke atas kamu, agar kamu tidak bimbang kepada kami yang kami tetap berpegang dengan agama Islam, untuk melayakkan kami mendapat syafaat daripada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Ala khatamin nabiyyin wal mursalin. Faham maksud as-salatu, maksud as-salam. Bahawa Nabi Muhammad adalah penyudah segala para nabi dan juga segala utusan. Tolak ayat pin Rasul Melayu, Rasul Al-Qaha, apa semua. Ustaz kita orang tak terima dah. Jangan main-main. Ayat pin tu yang terima ajaran dia bukan calon-calon orang. Antaranya siapa? Kita tahu. Orang belajar Azhar macam saya, malu saya. Perempuan yang belajar graduate Al-Azhar University boleh ikut. Sebab tak ada akidah dan hidayah yang dicabut oleh Allah. Sebab itu kita berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabutkan hidayah Islam dan iman yang telah Engkau berikan dalam hati kami, ya Allah, kerana Engkau yang memelihara segala-galanya. Tapi bukan setakat berdoa, kena belajarlah ilmu Allah, kena ulang kajilah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mab'uth rahmatan lil alamin. Yang Nabi Muhammad itu dibangkitkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Nanti saya cerita al-alamin, banyak perbahasan dia akan datang, saya akan cerita al-alamin. Sebab makhluk-makhluk Allah selain daripada manusia, pokok, binatang, semua dapat rahmat daripada Allah. Batu boleh mengaku Nabi Muhammad adalah Nabi. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh orang Yahudi. Dia bawa apa? Dia bawa dot, biawak pasir yang telah dipotong hancur. Dia kata, wahai Muhammad, gilanya tak gila orang Yahudi ni, dah hati hancur. Wahai Muhammad, kalau dot ni bercakap bahawa aku nak beriman. Kita tak ada ujian macam tu biasa. Senang je nak berdakwah pada orang. Kalau bercakap bahawa aku beriman, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah menyatakan, ya Dabbu, faqala Dabbu wa qala labbaika wa sa'adaika ya Rasul Rabbal Alamin. Hei Dabb, maka Dabb itu bersuara, labbaika, saya datang wahai Rasulullah, bilisanin arabiyyin mubin. Dia bercakap bahasa Arab yang jelas. Maka Rasulullah bertanya, man ta'budu ya Dabb, kamu sembah siapa? Allah. Man ana anta Rasulullah. Maka beriman orang Yahudi itu, dan ada sebahagian besar yang beriman, tapi ada masih lagi yang tak beriman kepada Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Untuk sujud dekat Nabi Muhammad SAW sebagai memuliakan Nabi Muhammad. Yang tak ada roh, tak ada jasad, boleh cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana yang saya ceritakan sebelum ini, bagaimana dalam hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini darajat dia sama dengan Al-Quran. Sebab riwayat dia ramai daripada ribuan ratusan sahabat. Mana tak ada ingkar daripada hadis ini. Menceritakan bahawa Rasulullah SAW setiap hari apabila dia nak berkhutbah dalam Masjid Nabawi pada zamannya, dia hanya memantau ataupun berpegang dan juga bersandar di sebatang pohon tamar yang kering. Pohon tamar, dah tamar kering. Tamar tu keras, lepas tu tajam-tajam tu. Itu je tempat dalam masjid tu ada pohon tamar. Itulah macam kita ni dalam masjid ada mimbar. Tak ada mimbar, tak ada. Insan yang lebih mulia daripada malaikat pun macam tu. Maka suatu hari datang seorang perempuan tua kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, li waladun najjar, law nasna'u laka mimbar. Ya Rasulullah, aku ada seorang anak lelaki tukang buat kayu. Boleh tak kalau kami nak buatkan mimbar kepada kamu, senang nak naik, duduk, pegang apa semua. Isna'i, buat. Maka bila dah siap, bila khutbah yang seterusnya, maka Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjidnya, dan ada padanya di situ
pohon tamar yang masih lagi tidak dibuang, mimbar dah siap. Maka Rasulullah hanya lalu saja, sebab tak ada mimbar. Lalu dia naik di atas mimbar tersebut. Dan jarak di antara, dalam riwayat menyatakan, jarak di antara pohon tamar yang kering dengan mimbar tempat Rasulullah berdiri berkhutbah hanya 8 khutbah, lebih kurang 8 langkah. 8 langkah dia jauh dengan Rasulullah SAW. Rasulullah naik dan berkhutbah. Mula dia berkhutbah, maka terdengarlah suara tangisan yushbihu anina tiflil baki. Suara tangisan seumpama bayi yang menangis macam ibu dia nak peluk dia. Macam mana bayi yang menangis nak ibu nak memeluk dia, macam itulah mengingik. Yang keluar daripada mana? Sahabat mengatakan keluar daripada pohon tamar. Rasulullah meneruskan khutbahnya. Maka semakin kuat akan pohon tamar itu menangis. Maka Rasulullah SAW bila dah suara itu lebih daripada suara dia dalam khutbah, maka dia turun daripada mimbar. Hanya 8 langkah jauh. Kita ni 1400 tahun jauh dengan Rasulullah. Rindu sangat tak kita kepada Rasulullah? Rasulullah menghampiri akan pohon tamar tersebut dan menyatakan, wahai pohon tamar, menyatakan. Rasulullah awal-awal mula-mula sekali Rasulullah memegang dan memeluk. Dan Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, laulam altazimhu labaqiya ya'inu ila yaumil qiyamah. Jikalau aku tidak memeluk dan memegang pohon tamar itu, niscaya dia akan menangis rindu kepada aku sampai hari kiamat. Bila Rasulullah peluk, maka suara itu semakin mengecil dan hilang. Dan Rasulullah bertanya kepada pohon tamar tersebut, kamu nak bersama aku ke kamu nak tinggal di sini? Aku nak bersama kamu dengan Rasulullah SAW. Pohon tamar tak ada roh, pohon tamar tak ada jasad, pohon tamar tiada akal, boleh rindu dan kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ada roh, kita ada akal, kita ada jasad. Kita sayang kepada ibu bapa, tok nenek moyang kita, kawan kita. Kalau yang meninggal, kita menangis, kita esok-esok, kita kenang dia, kita jaga pakaian dia dan sebagainya. Ini adalah insan yang akan memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW, dia tak akan masuk ke dalam syurga sehingga mana dia nak masuk bersama dengan umatnya. Nabi Muhammad tunggu umat dia di pintu syurga untuk masuk bersama dengan umatnya yang rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh sebab ini demikian, sedang jemaah sekalian, sayangilah Allah, belajar sifat Allah, sayangilah Rasulullah SAW, insan yang mulia, Habibullah. Bila dia dikasihi oleh Allah, kita kena kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Arab bila sebut nama Nabi Muhammad, mereka akan ingat kepada Rasulullah. Saya nak tanya sedang jemaah sekalian, berapa ramai di kalangan kita boleh bertemu ataupun berjumpa dengan kesan peninggalan Nabi Muhammad, boleh melihat akan rambut Nabi Muhammad? Sekarang ini itu aja kita tengok. Berapa ramai boleh tengok jubah Nabi Muhammad? Berapa ramai boleh tengok iaitu pedang Nabi Muhammad? Kalau ada pun datang di sini replika pun, segelintir masyarakat di luar sana dia tengok macam tu je. Oh macam ni ya, oh macam ni jubah Rasulullah. Oh saja. Sampai bila? Oh saja. Tak ada pun rasa, ya Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bila tengok keturunan kita panglima perang, tengok gambar dia yang kita tampal kat dia, oh ini untuk panglima perang ni, hebat ni. Nabi Muhammad SAW yang wajib, yang disebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya min walidi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak beriman seseorang itu kecuali dia meletakkan kasih dia kepada aku, kepada Nabi Muhammad, lebih daripada diri dia sendiri, lebih daripada anak-anak dan isteri suami dia sendiri. Itulah kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, dan kita sentiasa berselawat kepada Nabi dengan sebutan yang betul, dan kita letakkan sedikit dalam diri kita makna-makna yang kita dah ulang kaji ini, tanda sayang, dan kita harap kita ni masuk dalam syurga, insya-Allah dimasukkan dalam syurga bukan dengan amal ibadah kita. Umat Islam dimasukkan dalam syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan yang memberi minum kepada anjing, dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam syurga, bukan dengan sebab amal ibadah dia kepada Allah. Seorang
yang mana dia membunuh 99 orang, pembunuh jahat, tapi dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga adalah dengan rahmat daripada Allah. Bukan saya suruh bunuh orang pula, tak. Nak beritahu sejarah Islam menyatakan rahmat Allah Ta'ala begitu besar. Apatah lagi kita yang banyak dosa. Kita kena letak kita banyak dosa, mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Letak dalam diri, ya Allah, malam ini kurniakanlah kepada kami, ya Allah, agar dapat melihat dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Aku nak pujuk Nabi Muhammad, aku nak sayang Nabi Muhammad, aku nak minta Nabi Muhammad doakan kebahagiaan kepada, tanda sayang kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Ada apa persoalan tadi? Faham ke tak saya mengajar? Bimbang juga saya faham seorang syok sedikit, faham sedikit. Bimbang juga saya ni kira faham je orang lain ni. Saya tak tahu. Sedang jemaah faham insya-Allah. Bukan saya nak tekan ingat faham ke sebab faham. Tak. Kalau faham kena ulang lah. Ustaz, tanya mimpi bila Rasulullah, apa dia punya cerita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqظة. Fa inna asy-syaitana la yatazayya bi surati. Man ra'ani fil manami fil manam faqad ra'ani fil yaqظة. Fa inna asy-syaitana la yatamathal bi surati." Yang pertamanya, kita letak dalam diri kita hadis Rasulullah, barang siapa yang melihat aku dalam tidur, maka dia akan melihat aku ketika mana dalam jaga. Apa maksud dia? Maknanya orang ini dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat dalam keadaan berjaga. Ulama-ulama menyatakan menjadi jaminan bagi orang itu untuk mati dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, bukanlah 100%. Tak, Abu Jahal tengok Rasulullah tiap-tiap hari. Abu Lahab tiap-tiap hari tengok Rasulullah. Tengok saja tapi tak beriman dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tak jadi juga. Mudah-mudahan mereka yang bercita-cita untuk melihat Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, ada satu kemuliaan yang sangat besar. Ulama kata busyra. Busyra maksudnya apa? Berita gembira. Kemudian nak dinyatakan di sini, ada orang cerita dekat saya, "Ustaz, saya ceramah dekat Masjid Sayyidina Uthman. Subhanallah, seorang muda, orang muda, budak muda. Zahir dia, Ustaz, malam tadi sebab Ustaz ceramah tentang melihat Rasulullah, malam tadi saya baru bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Betul ke tak betul? Itu hak dia dengan Allah. Kamu lihat, ya, saya lihat Rasulullah dalam keadaan dia muda, sangat cantik sangat, tapi saya tak dapat nak gambarkan. Orang boleh melihat Rasulullah kadang-kadang tu cahaya saja. Dengan dia memahami dalam mimpi dia, itu Rasulullah masa dalam mimpi. Ada orang dia melihat Rasulullah dalam keadaan tua. Ada orang melihat Rasulullah dalam keadaan muda. Ada melihat Rasulullah dalam keadaan tak nampak bayang-bayang daripada belakang saja. Tapi dalam hati kita, dalam mimpi itu, kata itu adalah Rasulullah SAW. Itu juga adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dia cintalah kepada Nabi Muhammad. Saya nak bagi contoh satu cerita. Ustaz, macam mana nak bertemu dengan Rasulullah? Ada tips dia tak? Ada ulama ditanya dengan soalan macam ni. Saya dah cerita dah. Ada seorang anak murid dia tanya, Tok Guru betul lah ni, saya nak berjumpa dengan Rasulullah, macam mana cara dia? Boleh? Ambil cara. Kamu balik rumah, kamu makan nasi. Tapi makan nasi, bubuh garam banyak-banyak. Jangan makan dengan lauk. Selepas makan nasi dengan garam, dan jangan kamu minum air, terus tidur. Itu cara dia. Tadi boleh balik buat macam tu. Kemudian anak murid dia pun balik. Oh, seronok ni. Balik dia buat makan nasi dengan garam. Bayangkanlah. Habis tu tak minum air pula tu, tidur. Dia bermimpi. Tapi mimpi dia duduk dalam lautan, dia lemas, dia minum air, masin air yang tawar dia minum, nak habis dah dalam mimpi tersebut. Maka selepas itu esok pagi dia bertemu dengan guru dia. Dia
Dia kata, saya dah buat apa yang aku katakan. Kamu jumpa tak Rasulullah? Tak jumpa. Saya lemah, saya minum air banyak sangat apa semua. Sebab kita tahu orang makan nasi dengan garam banyak, lepas tu tak minum air, dia akan dahaga sangat. Itulah perumpamaan. Jikalau kamu dalam keadaan betul-betul cinta dan kasih kepada Rasulullah, belajar sifatul Muhammadiyah, tahu akan sifat Rasulullah, nak sangat berjumpa dengan Rasulullah, maka insya-Allah dengan selawat kamu, dengan harapan kamu, maka kamu akan bertemu dengan Rasulullah. Begitulah juga dalam keadaan fizikal kamu. Bila kamu makan nasi dengan garam, tak minum air, confirm akan dahaga sangat. Maka dahaga itu akan bawa sampai dalam tidur. Itulah yang kamu kena lakukan. Kamu kena letak cinta dan kasih dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, mana Ustaz tak boleh balik kan ni Ustaz? Tak boleh dah balik, nanti kita makan nasi dengan garam. Patutnya saya tak cerita dah tajuk ni dah. Saya suruh tuan-tuan balik makan nasi dengan garam. Nanti esok lusa jemput yang telefon Ustaz, semua orang apa tu, kembung perut lagi Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah, sayangilah Allah, sayangilah Rasulullah, sayangilah akidah Nabi, dan letakkanlah dalam diri kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan makna yang kita memahaminya, dan belajar sifat Nabi Muhammad, belajar akhlak Nabi Muhammad, hidupkan kehidupan kita dengan akhlak Nabi Muhammad, hidupkan akidah kita dengan akidah Nabi Muhammad SAW, agar kita layak, yang paling utamanya layak mendapat syafaat di hari kiamat nanti daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi cukuplah sekadar itu, insya-Allah. Jika diizinkan Allah oleh Allah Ta'ala, nanti kita akan sambung pengajian kita agar kita diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ijma'na hadha ijtima'an marhuma wa la tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkukuhkanlah dan dalamikanlah ilmu dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kehormatan dan kemuliaan kepada kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah, dosa besar maupun dosa kecil, yang disengajakan ataupun yang tidak disengajakan, ya Allah. Karena sesungguhnya azab kuburmu benar, ya Allah. Azab neraka-Mu amat dahsyat dan pedih, ya Allah. Sesungguhnya kami amat takut kepada azab-Mu, ya Allah, dan kami mengharapkan rahmat syurga-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharakanlah keselamatan dalam diri kami, suami, isteri dan anak-anak kami dan masyarakat kami, ya Allah, daripada azab-Mu, ya Allah. Berikanlah kemuliaan kepada kami untuk mencintai ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemenangan kepada seluruh umat Islam di dunia, ya Allah, untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami, ya Allah, agar dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Rezekikanlah kepada kami, ya Allah, agar layak mendapat syafaat yang mulia daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Kami memohon kepada kamu, ya Allah, melalui keberkatan Nabi Muhammad SAW, berikanlah ketenangan dalam jiwa kami dengan keimanan dan keislaman yang benar, agar kami hidup dan mati dalam keadaan iman kepada-Mu, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bi barakati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak cerita sikit. Ada seorang kawan saya di Lubnan, di Syria. Dia ni, bila dia siang ke malam, bila dia lena je sekejap, setiap hari dia bertemu dengan Rasulullah. Dia lena je, dia bertemu Rasulullah. Lena je, dia bertemu dengan Rasulullah. Itu orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqimus